Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan semasa berdiri iktidal selepas rukuk mengikut imam sami Allahu liman hamidah ataupun sambungannya saja. Ulama berbeza pendapat. Bila kita solat di belakang imam, bila imam bangun daripada iktidal, imam kata sami Allahu liman hamidah, kita yang makmum ni bila kita bangkit, kita nak baca sami Allahu liman hamidah ke nak jawab rabbana walakal hamd? Ataupun maksudnya adakah kita makmum perlu baca juga sami Allahu liman hamidah ataupun kita terus jawab rabbana walakal hamd? Ulama berbeza pendapat. Mazhab Syafi'i dia kata kita makmum kena baca sami Allahu liman hamidah. Tetapi majoriti ulama kata tak perlu. Kerana ada riwayat yang mana sahabat tidak membaca sami Allahu liman hamidah apabila mereka mereka salat di belakang Nabi. Cukup hanya sekadar bila imam baca sami Allahu liman hamidah, kita bangun, kita kata rabbana walakal hamd ataupun rabbana lakal hamd ataupun Allahumma rabbana walakal hamd. Ketiga-tiganya adalah sunnah. Dan kita bacalah doa yang sunnah. Doa yang sunnah ketika iktidal bukan tu saja. Kita hafal yang lain. Rabbana walakal hamd hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Ataupun kita bangkit, kita baca sami Allah, imam baca sami Allah liman hamidah, kita kata rabbana walakal hamd mil as-samawat wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'd ahla ats-tsana'i wal majd ahaqqa ma qala al-'abd wa kulluna laka 'abd Allahumma la mani'a lima a'tait wa la mu'tiya lima mana'at wa la yanfa'u dzal jadd minkal jadd. Itu bacaan i'tidal yang sunnah. Eloklah kita baca. Eloklah kita baca. Bila imam tu berdiri dalam masjid, kita baca yang tu. Rasa tak apa, mula pada sekarang. Tampal kat dinding. Agak-agak masa i'tidal tu jeling-jeling sikit kan. Kerana riwayat yang sebut masa solat Nabi melihat tempat sujud, riwayat itu dhaif. Riwayat yang kata tengok tempat sujud tu dhaif, tidak sahih. Bahkan banyak bukti yang menunjukkan sahabat masa salat, sahabat tidak melihat tempat sujud. Mata ni toleh ni memang tak boleh lah, tanpa keperluan toleh ni makruh. Tapi mata adakah perlu tengok tempat sujud? Tidak ada riwayat yang sahih dalam masalah ni. Ada riwayat tapi dhaif. Bahkan sahabat masa solat mereka nampak janggut Nabi bergerak, menunjukkan dia orang tak tengok tempat sujud, yang tengok Nabi. Dan ada riwayat Nabi melihat sahabat rukuk tak betul, sujud tak betul, menunjukkan Nabi pun jeling-jeling lah kan. Tapi para ulama kata kalau nak khusyuk, tengoklah tempat sujud. Tapi kalau ada keperluan nak tengok tempat lain kan, tengoklah tempat lain tu. Saya kata tampal dekat tempat depan kita tu, tengoklah masa kita i'tidal tu, kita tengok, kita baca. Mudah-mudahan 2-3 kali solat tak apa lagi. Berjemaah lekat belakang imam. Dah, ini maksudnya kita solat sunat lah kan. Kan Nabi sebut dalam hadis, afdalu salatil mar'i fi baitihi illa al-maktubah. Sebaik-baik salat seorang kamu ialah di rumah dia kecuali salat fardu. So kita solat sunat di rumah, kita bacalah. Kita praktis sunnah. Biar hari demi hari tu ada benda baru yang kita belajar. Hari ni kita belajar doa ni, esok belajar doa ni. Macam tu lah. Tutup mata memang makruh disebut oleh para ulama dan ada hadis yang melarang. Kerana sebenarnya tutup mata ni bahaya. Bahaya tutup mata ni. Sebab tutup mata ni pasal apa kita bahaya? Dah, kalau kita solat di satu tempat, tiba-tiba ular lalu, kala jengking lalu, kita mana nak tahu? Maka kita jangan tutup mata. Dan dia khusyuk ni, sebenarnya tuan-tuan, khusyuk ni apa dia? Khusyuk ni bukan tak sedar diri. Ada orang ingat khusyuk ni tak sedar diri, sampai handphone bunyi bising. Dah lah ringtone yang menjengkelkan kan. Bapak angkat telefon pak. Satu masjid nak ketawa. Tutuplah kan. Tapi dia punya keras tu, saya khusyuk kan. Dia seorang tak sedar. Tak, Nabi SAW salat dalam keadaan bila orang ketuk pintu dia buka pintu. Kan? Nabi SAW salat dalam keadaan dia dukung Umamah anak Zainab. Dia dukung Umamah masa dia salat.
Lepas tu bila dia nak rukuk, dia letak umamah dia rukuk. Lepas tu dia ambil balik. Lepas tu dia nak sujud, dia letak. Lepas tu bila dia berdiri, dia ambil balik. Solat dukung bayi adalah satu benda yang sunnah. Bila mana kita ada bayi lah. Kalau bayi orang lain jangan minta. Saya kata sunnah, kita kena cari bayi. Susah lah kan. Tapi kalau macam kita kat Masjidil Haram kan, kita tukar lampin siap-siap budak tu supaya tak ada najis. Tukar lampin siap-siap, kita bawa masuk masjid, kita dukung dia. Kita dukung dia bila mana dia budak lah. Sunnah. Biar orang nak kata apa pun. Apa ni? Wahabi. Tak apalah. Sunnah. Betul kan? Orang pelik sikit Wahabi. Sikit Wahabi. Semua Wahabi. Bacaan doa tasyahud. Bukan doa, bacaan tasyahud lah. Sebab tasyahud ni ada puji. At-tahiyatu lillah wassalawatu wat-tayyibat. Bacaan tasyahud awal. Perlu sampai selawat atau sampai syahadah saja? Ada riwayat kata sampai selawat. Maksudnya at-tahiyatu lillah wassalawatu wat-tayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad. Sampai situ. Inilah mazhab Syafi'i. Ada riwayat tapi riwayat ini dhaif. Riwayat yang betul sampai asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, bangkit untuk rakaat ketiga, dan inilah pendapat majoriti ulama. Ini pendapat majoriti ulama. Tapi Ustaz, saya nak pakai mazhab Syafi'i juga, tak kira dhaif pun dhaif, tidak menjadi masalah. Taklah batal solat kerana kita selawat. Tapi kalau nak ikut yang sunnah dalam riwayat, dalam hadis, Nabi tidak selawat pada tasyahud yang pertama. Nabi tasyahud Nabi selawat hanya pada tasyahud akhir sebelum memberi salam. Nabi baca selawat Ibrahimiyah. Wallahu a'lam.